وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk membincangkan kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita masih lagi berada pada tajuk besarnya iaitu Aqabatul Awarib, yakni kekangan yang bersifat rintangan-rintangan yang menghalang ibadah. Kita masih lagi membincangkan panjang lebar tentang ahwal dan kedudukan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana rezeki ini memberi kesan yang besar dalam kehidupan seorang hamba, khususnya melibatkan persoalan ibadah. Dia banyak mengganggu dan mencacatkan ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba. InsyaAllah kita sambung tajuk ini berikutnya. Muka surat 188 ya. Perenggan bagi orang yang memiliki himmah ke bawah tu. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka, yakni orang-orang yang dah faham kedudukan hubungan dengan Allah bab rezeki dengan tawakal dan ibadah tu, dah faham, maka peganglah apa-apa yang disebutkan itu, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, dia akan jauh dari yang dimaksud, iaitu ibadah yang sebenarnya. Jadi persoalan ibadah ni kena faham betul-betul letak duduknya, ya. Ini satu tanda menunjukkan bahawa ulama akhirat betul-betul waspada mata hatinya. Mereka mendasarkan soal mereka atas dasar tawakal ala Allah dan memusatkan segala kesempatan untuk beribadah. Ulama-ulama akhirat ni, dua perkara ni menjadi tumpuan mereka dalam ibadah, dalam hidup ni, khususnya melibatkan rezeki. Yang pertama tawakal. Tawakal ni kita serah kuasa, delegate power, serah ke dia. Ya. Dia serah ke dia tu, kita lepas tangan. Maksudnya selesai usaha yang kita buat, ibadah yang kita buat, tawakkalna 'ala Allah. Serah ke Allah, terpulanglah ke dia. Tak ada dawa-dawi dia, pokok dia lah. Nak terima, nak tolak, itu hak dia, itu tawakal. Jadi ini satu persoalan penting, kedudukan tawakal dalam ibadah, ya. Kemudian memusatkan segala kesempatan untuk beribadah. Ruang waktu yang ada dalam hidup kita ni, peluang itu bagi mereka digunakan untuk beribadah. Beribadah dalam arti kata dengan makna yang luas. Bukan hanya beribadah tunggang-tunggik sembahyang, zikir, baca Quran, tapi makna yang menyeluruh. Itu sebab kita tengok dalam kitab Hidayatus Salikin, bab yang kedua, bab yang ketiga tu menjelaskan tentang apakah amal ibadat yang perlu kita buat sepanjang kita jaga waktu subuh sampai zuhur, masuk maghrib, sampai isyak, sampai tidur balik. Yang disenaraikan sebagai senarai tugas. Senarai tugas itulah meliputi masa yang kita ada. Banyak boleh rujuk balik dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia menjelaskan tentang senarai tugas yang berupa ibadat. Sekali pandang nampak macam persoalan fiqh, tapi dia bukan nak cerita masalah fiqh dalam tu. Walaupun itu isu tentang fiqh, tapi yang dia nak highlightkan dalam kitab Hidayatus Salikin itu ialah persoalan apa senarai tugas kita berkait dengan masa dan ruang yang kita diberi oleh Allah Ta'ala, yang sepatutnya kita
rebut kesempatan untuk beribadah. Ya, daripada lepas subuh, ke zuhur sampai ke asar, maghrib dan isyak, seterusnya ke malam. Banyak senarai tugas yang berupa ibadah yang kita boleh rebut pilih, ya, bila ada kelapangan masa dan waktu. Bagi mereka ahlullah, yakni ulama-ulama rohani yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini tadi, mereka hidup ni sentiasa bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian memusatkan segala kesempatan untuk beribadah. Ya. Beribadah ni banyak. Ya. Sebab antaranya Quran. Quran ni jangan lepeh. Kalau tak sempat baca pegang Quran tu, baca surah-surah yang kita dah hafal. Yang penting Quran mesti hari-hari. Jangan ada ruang daripada kehidupan kita sehari tu kita tak baca Quran. Kita tak baca surah-surah Al-Quran. Itu penting, ya. Beri perhatian. Kalau kita boleh pegang mushaf lagi bagus. Dia dapat 2 pahala. Yang pertama kita baca Quran, yang kedua kita dapat pegang mushaf, ya. Alhamdulillah. Itu ibadat. Jadi kesempatan ini direbut, ya. Saya dah pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Satu ketika pergi ke Syria di Damaskus, temu dengan Syekh Ahmad Habbal. Ahmad Habbal ni umur dah 100 lebih. Dia ada kedai dia dekat tengah-tengah kota Damaskus tu. Dipanggil pusat tu Suq Hamidiyah. Ya. Pasar Hamidiyah. Dalam tu ada sebuah kedai dia. Dia duduk di Syekh Tariqat Naqsyabandi. Umur 100 lebih. Dia duduk tak lekang dengan Quran. Ya. Syekh. Sementara dia masa lapang tu, customer tak ada, dia akan pegang Quran. Bila kita ziarah dia tahu kita nak minta dia doa, kan. Dia pun tolong baca, angkatkan doa. Orang macam ni dia masa sangat penting bagi dia. Lepas dia doa, ya Allah, dia kata, ya Allah, roh, pergi. Macam tu je. Yalah, kita budaya Melayu tak penuh tu. Tapi Arab tu style dia lah. Ya. Selesai dia angkat doa, ya Allah, roh, pergi. Kan. Itu style dia, kan. Maksudnya dia nak baca Quran balik. Baca Quran. Allah, kan. Itu maksud dia. Ruang tu dia tak bagi free. Sebab orang kerohanian ni disebut As-Sufi Ibnu Waqtih. Orang kerohanian ni dia sangat menjaga masa. Dia dilingkungi oleh masanya. Dia jaga sangat masa tu untuk buat ibadah. Senang itu, tuan. Kita nak faham benda ni. Kita duduk rumah. Apa buat? Main game. Bencen lah. Baca khabar. Dah khatam baca khabar, apa nak buat? Betul, bencen lah. Apa nak buat ni? Tidur. Itulah kerja. Allahu Akbar. Ada tak ruang yang lebih besar daripada tidur tu? Mari nak ponek kerja, sepe pakai. Inilah masa nak rehat. Tidur pun dapat. Otak ada fokus banyak tidur ni, kan. Waktu tengah hari ni, dia punya jadual tu bukan waktu tidur ataupun waktu matahari tengah naik tu. Waktu kita nak gerakkan kita punya muscle kita ni, bekerja, bergerak, kan. Kalau tak bergerak, beramal. Kalau tak berzikir, baca Quran. Tak baca Quran, membaca, kan. Kalau tak membaca, tengok laporan berita tentang dunia ni, apa yang berlaku. Sentiasa berjalan. Ruang tu di istifadahkan, diambil faedah. Itu maksud memusatkan masa itu dengan ibadah. Dia tak bagi masa tu berlalu begitu saja. Sebab Nabi SAW ceritakan orang-orang yang menghadapi kematian, dia merayu kepada Allah, bagilah dia masa sedikit untuk balik ke dunia. Mereka tanya, berapa hari kau nak? Sehari jadilah.
Sehari jadilah. Bila tu? Saat dia menghadapi mati. Sakratul maut tu. Merayu kat malaikat, berilah peluang sehari. Orang lama kau nak, sehari dia lah. Baik apa? Nak balik beribadat. Malaikat tanya, Allah bagi kau umur 60. Apa kau buat? Beri can sehari ni, apa yang kau perlu buat sehari? Ni satu gambaran penyesalan. Kama ya'isa ahlul kubur, kata Quran kan. Seperti mana penyesalan yang bersangatan yang dialami oleh ahli-ahli kubur, orang-orang yang nak mati. Kan? Kita ni kurang menghargai masa. Bagi ruang kan. Qul huwallah sekali 10 juzuk Quran. 3 kali 30 juzuk. Syekh Murtada dulu selalu pesan, siapa nak selamat ketika hari huru-hara dekat-dekat kiamat manusia kufur dan dia akan selamat daripada syirik, maka bacalah Qul huwallah itu, amalkan Qul huwallah itu kalau boleh 1000 kali. Hari di mana tidak ada lagi benteng yang memelihara akidah, maka insya-Allah dia kata Qul huwallah akan datang melindungi kita. Kan? Bila amu kan nak buat kan ansu-ansu lah kan. Sekali nak buat banyak 1000 je salih kan. Kan? Tak motong sudah lah. Tu dia. Apa salah pula kan? Mula jamban je lah tak boleh baca Quran, memotong pula salah. Rebut masa dan ruang. Sebab ini adalah dipanggil da'bus salihin. Amal dan cara ibadat orang-orang soleh yang dahulu kala. Dia rebut peluang. Ya, ada masa ruang ibadah. Paling kurang tak nak baca, tak nak zikir, kita berfikir. Tafakkaru. Kita berfikir. Berfikir ini mesti ada bahan. Bahan ni melalui peristiwa, isu ataupun yang kita baca. Baru boleh fikir, baru boleh renung kan. Baru ni Malaysia dapat balik klaim duit daripada Mahkamah London sebanyak 1.8 bilion ringgit kan. 1.8 US kan, 1.8 bilion US dollar dibayar balik kepada kerajaan, dihantar balik kepada kerajaan Malaysia. Kita fikir tu, duit apa tu kan? Jalan tak kita kan? Duit yang kena curi, marilah kena pek bawa balik. Siapa yang mencuri? Nak ngasah otak berfikir. Ni nak puak-puak ni lah grup-grup ni. Siapa ada grup-grup tu? Kau nak, ni rupa kokok marin berdorai-dorai. Ekor bergelumang tak? Itu modal berfikir. Dan politik ni tak nak dah. Itu orang Melayu stupid nama itu. Dia tak campur politik. Politik ni bukan mafhum politik, orang berpolitik. Politik ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dipanggil siasah. Orang politikus dipanggil siasah. Siasah ni adalah tadbir, urus. Tadbir, urus ataupun tata kelola dunia ni. Itu siasah. Hari ni dah digosakkan tasawur tentang konsep siasah tu dah digosakkan. Politik kotor dan tak nak cerita pasal politik dah. Sedangkan politik lah yang menentukan nasib masa depan kita. Berfikir. Cari bahan. Di samping kita mencari satu keputusan yang jitu di sudut pemikiran kenapa ini berlaku. Tentu ada sebab. Itu sebahagian daripada ibadah. Sebab dalam Islam antara zikir dan fikir ni dia dua beradik. Zikir dan fikir. Kan? Yang kita nak zikir fikir semua. Kan? Allahu Akbar. Itu syakhsiah, kepribadian ulama-ulama dahulu
sentiasa fikir. Syekh Daud Fatani dalam kitab Pekah dia tu, Munyatul Musalli, kitab Munyatul Musalli tu, dia solidkan belah hujung tu tentang keadilan dalam siasah. Tu ulama dulu. Apa makna keadilan dalam siasah? Apa hakikat dia dan bagaimana pelaksanaan tuntutan keadilan ini? Syekh Daud Fatani beratusan tahun dulu dah tulis dalam kitab dia. Orang hanya ambil bab semayang dia. Yang tu tak ambil Koleh-koleh ambil yang disuka, yang tak suka tinggal. Ini masalah. Ulama dulu masukkan perbahasan. Sebab dia sebut perkembangan suasana semasa isu dan politik itu sebahagian daripada warna-warna kehidupan yang mesti disusun untuk berfikir. Kan? Hebat kan? Ulama-ulama dulu Syekh Daud Fatani. Kehebatan Syekh Daud Fatani ni, dia sebahagian daripada ulama-ulama zaman tu yang ada hubung kait dengan kerajaan Osmaniyah di Turki. Mereka saling berhubung. Tapi sejarah ni ditutup oleh British. Kita tak tahu cerita tu. Bagaimana Sultan Osmaniyah berhubung dengan ulama-ulama Nusantara ni, khususnya ulama di tanah Melayu. Ada connection, ada hubungan. Apa perkembangan yang berlaku. Ni kalau tak fikir, tak jalan lah benda ni. Ulama-ulama dulu berfikir benda ni. Kan? Itu sebab tuan-tuan, bila kerajaan Osmaniyah jatuh 1924, ulama-ulama di Nusantara ni dan ulama-ulama dunia pergi ke Mekah buat istimak perhimpunan. Apakah tindakan selepas ini, selepas jatuhnya khilafah Islamiyah? Benda ni tak disebut dalam buku sejarah. Tak disebut. Ulama-ulama mencari solusi apakah penyelesaian jangka panjang untuk menyelamatkan Islam setelah jatuhnya khilafah Osmaniyah di Turki. Ada dia punya resolusi. Antara resolusinya ialah menubuhkan pusat-pusat pendidikan yang dulu dipanggil pondok. Pondok adalah yang memelihara balik kekuatan umat. Itu sebab kita tengok negeri-negeri di semenanjung Malaysia ni, negeri-negeri yang ada madrasah pondok, dia punya semangat agama ni kuat berbanding dengan Negeri Sembilan. Kan? Johor dia ada darjah khasnya dulu sampai darjah 8, 7, 8 kan. Dia punya silibus tu sama macam pondok lebih kurang, tapi dah diubah suai. Sekarang tak ada dah kat Johor kan. Habis dah diserahkan kepada kementerian. Ini sejarah yang kena masuk dalam pemikiran umat Islam. Bila kita zikir dengan fikir ni, dia tak boleh lah lagi. Ini sejarah bagaimana kita ambil daripada perjalanan as-sabiqunal awwalun. Ulama-ulama dahulu sifat dia macam tu, sentiasa memikir. Itu sebab ulama dulu samping dia beramal, berilmu, mengajarkan ilmu, dia berzikir, dia memikirkan tentang umat ni, nasib umat ni. Itu sebab pengarang kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Palembang, dia duduk di Palembang, Indonesia. Tapi jenazah dia dikubur dia dekat Patani. Macam mana tu jadi? Dia Palembang. Kubur dia sekarang ada dekat Patani. Apa buat Patani tu? Dia berperang lawan Siam. Perikatan ulama dulu Nusantara ni kuat. Cari yang garang-garang ni, minta join memimpin angkatan perang menentang kerajaan tentera Siam. Masa dia datang tu, Siam dah sampai ke Kedah di kota Seran Semut. Dia berjuang, dia datang daripada Palembang tu, turun ke Melaka, naik ke atas ke utara. Dia berperang start di kota Seran Semut. Dia memimpin ketumbukan tentera Mujahidin Islam. Sama dengan Syekh Abdul Samad Palembang.
Sama dengan Syekh Daud Patani. Daud Patani, kutumbukkan dia dulu. Kalah, mundur balik ke belakang. Lagi di Terengganu. Masuk pula golongan grup yang kedua, Syekh Abdul Samad Palembang, kuat, asak tentera Siam daripada kota Serang Semut sampai ke Alustar, naik ke Patani. Dia gugur syahid di sana. Kan hebat tu kan. Itu kitab yang kita baca tu, Hidayatus Salikin. Yang disadur susunan tajuk itu mengikut asal kitab Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Itu asal kitab tu. Tapi dia buat syarah dan perubahan pendekatan sesuai dengan orang Jawi. Dalam tu kita tengok dia tak terus cerita pasal tasawuf. Dia cerita tentang tauhid, tentang ilmu yang bermanfaat, tentang tauhid, tentang beberapa perkara yang berkait dengan i'tiqad, baru dia masuk bab ibadat fiqh. Lepas tu bahagian akhir tu dia cerita tentang tasawuf. Tu ulama-ulama dulu dia punya penekanan macam tu. Sebab hari ni orang Tarekat Khajar nak masuk tasawuf, masuk tarekat, ngaji tak nak. Persoalan fardu ain dalam fiqh, dalam tauhid tak selesai. Tu nak berzikir. Buat zikir banyak-banyak ni boleh jadi wali. Wali apa? Wali kuali. Kan? Kesilapan. Berzikir ya. Tapi tak faham apa aulawiyat, keutamaan dalam hidup sebagai seorang Muslim. Ulama-ulama dulu dia susun benda ni supaya orang kemudian ni boleh fikir, kan? Sebab Islam ni sifat dia komprehensif, lengkap, syumul. Dia bukan hanya satu part rohani ya, tak. Dalam tu ada sistem. Sistem ni sebahagian daripada Islam. Kena fikir, kan? Erdogan ditanya, kenapa umat Islam banyak ketinggalan dalam politik? Dia jawab apa? Dia kata sebab orang-orang yang baik tak masuk politik, yang masuk politik semua senteng-senteng. Kita tak heran lah natijah daripada orang-orang yang senteng ni tu lah dia. Kan? Kalau dapat balik itu dekat 8 bilion ringgit. Dapat bawa balik kan. Banyak tu 8 bilion itu. Duit curi. Bawa lagi ke sana. Kan? Ini siasah lah. Kebijaksanaan menyusun iman, fikir dan zikir. Susun hidup ni. Itu sebahagian daripada ibadah. Itu sebab Nabi kata orang yang belajar satu bab ilmu lebih besar kelebihannya daripada dia bangun semalaman tu tahajud dalam keadaan tidak berilmu. Itu penting. Kita singgah di situ nak tunjukkan betapa Imam Ghazali memberi penekanan tentang kepentingan ilmu ini dalam kehidupan seorang Muslim yang berkait dengan persoalan tawakal dan ibadah yang difokuskan dalam kehidupan. Okey. Ini satu tanda menunjukkan bahawa ulama akhirat betul-betul waspada mata hatinya. Mereka mendasarkan soal mereka atas dasar tawakal kepada Allah dan memusatkan segala kesempatan untuk beribadah. Dan yang ketiga, memutuskan semua hubungan. Memutuskan semua hubungan. Maksud memutuskan semua hubungan. Bila hidup soal ibadah ni, hubungan kita dengan keliling ni hanya bersifat adat kebiasaan. Kalau kita dengan orang ni kita nak bekerja, itu adat lah. Adat bekerja, nak cari duit, nak makan. Takat tu je. Kan? Nak beli rumah. Itu adat kebiasaan. Itu maksud dia. Tak heran tu. Itu buatlah sekadar keperluan.
Buat. Itu maksud dia memutuskan hubungan ni. Hati tak sangkut bab ni dah. Ya. Itu sebab orang-orang soleh ni tuan-tuan, bila dia nak mati, dia akan pastikan milik dia tak ada tinggal. Habis agih-agih ke anak. Kau ni kau punya. Dia punya habis. Mak kau tinggal sikit untuk dia hidup. Ya. Dia tak nak ada hubungan lagi dengan benda dunia ni. Dia tak nak dakwah-dakwi benda ni. Selesai. Tinggal begitu saja. Itu maksud memutuskan hubungan. Kalau dalam keadaan kita mati meninggalkan roto yang tak sampai kita selesaikan untuk anak-anak je tadi. Mati kita tak puas hati tu. Siapalah nak apa jadi tunggak esok ni kan? Tak sampai nak selesai kan? Macam mana lagi betul kata betul, apa adil kau tak adil. Si mati tuan-tuan, Nabi beritahu, setiap kali orang baru masuk kubur, dia akan tanya. Dia panggil tahawur. Tanya anak-anak dia macam mana, gotah yang tinggal macam mana dia bagi ke budak ni, semua tanya. Lah, berebut dia, kelahi dia adik sesio tu, tak berhati. Penyesalan yang tak habis habis. Kau faham hakikat roto ni. Selesaikan benda tu. Apa bentuk hubungan kita dengan dunia, dengan harta ni? Kau dah jelas. Sama kau hakikat ini dengan hubungan kita dengan Allah? Tak sama. Hakikat hubungan kita dalam ibadah dengan Allah ni diikat atas asas hub, kasih. Bila kita buat sesuatu dengan rasa kasih, sayang, kita tak berkira. Ya tak je Salih? Anak kita sekolah, dia nak belanja, kita tak berkira dah. Nak salin baju, nak tukar seluar, tak dapat dah. Nak nyekolah dia. Apa sebab? Kasih ke dia tu biar dia orang. Abah kotor tak banyak, kau dengan ilmu sok kau jadi orang. Bahagia hidup kau. Kita sekolah dia, biarlah kita tak sampai nak pakai baju pun. Ya je Salih? Apa sebab tu? Hub, kasih tu menyebabkan kita sanggup. Berbanding tu dengan panis tu cari duit nak nyengolah anak-anak. Baru je rasa ni. Ya Salih kan? Masa berlalu laju. Itu sebahagian dari pengalaman hidup. Kasih kita menyebabkan kita sanggup. Harum. Apa pun terjadi, tak kisah. Harum. Ini hub. Jadi bab ibadat ni tuan-tuan, kita kena laksanakan dalam hati kita ada unsur hub. Hub ini melahirkan rasa rindu. Rindu di bahasa Arab panggil syauq. Syauqi itu nama orang kan, orang yang rindu, syauq. Kan? Apa sebab bila mak kita meninggal dunia kita menangis je Salih? Kasih. Kan? Tanda kasih kita nak cakap model dia tak pek ni. Apa tanda kasih kita? Je Salih? Nangis. Air mata. Air mata tu menerjemahkan makna hub, makna kasih. Ibu kita, nak kait hub dalam ibadat ni tadi. Ibu kita, Rasulullah lebih tinggi. Kedudukan daripada ibu kita. Dia ibu roh kita. Besar soalan tu. Ibu roh kita siapa? Rasulullah. Bagaimana kita menterjemahkan kasih kita sebelum sampai ke Allah tu mesti melalui noktah langkah Rasulullah. Isi ibadat kita lah, kita nak kata nak tumpu ibadat tadi, masa-masa yang kita lalu tu. Ibadat yang kita nak buat kepada Allah Ta'ala tu melalui jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Sebelum letak kasih ke Allah Ta'ala, jalan kasih ni melalui jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Macam mana kasih rindu kita kepada Rasulullah. Ini satu bab. Dalam ibadat, bondo ni kalau sebut, dia berkait. Dapat ibadat kita ni, dia. Lahir kita ni, dia mak ayah. Ya je Salih. Tak ada mak ayah, tak ada kita. Tak ada Rasulullah, tak ada iman kita ni dah. Siapa besar? Nak letak elok-elok tu. Kan? Mak kita meninggal dunia, tak payah cakap dah. Hanya diterjemahkan rasa kasih ke ibu kita dengan air mata. Terbayang dia kata jasa dia tu. Besar. Apa jasa Rasulullah ke kita? Akbar. Lebih besar daripada jasa dua ibu bapa kita. Kita tak nafikan jasa dua ibu bapa. Macam mana kita nak menterjemahkan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadat ni kena buat sekali. Dan kasih itu melahirkan rindu. Macam mana kita nak mengabadikan rasa rindu kita kepada Rasulullah. Dia lah kita ada sekarang ni di jalan yang benar. Bagaimana kita mengabdikan kasih hub kita? Allah wa Rasuluhu ahabbu ilaihima, kan? Ahabbu, lebih kamu kasihi min siwahima, selain daripada kedua tu, dia lebih kamu kasihi daripada yang lain. Bagaimana terjemahan kasih sayang kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bila lahir rasa rindu kita, kasih kita kepada Rasulullah, maka keluarlah di lisan kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, salawat ni dia daripada wahyu, bukan dicipta oleh Rasulullah. Bagaimana kita menzahirkan rasa kasih rindu kita kepada Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita rasa bila kita lepas perkataan itu? Lepas rindu kita pada Rasulullah. Perbandingnya sama macam kita semayang tuan-tuan, kita menghadap kiblat. Nampak tak Kaabah tu je Salih? Mana nak nampak jauh. Tapi etikot kita menghadap kiblat. Kiblat tu bukan kita sama kiblat tu. Batu tu itu lambang pengertian, lambang kepada hakikatut tauhid, la ilaha illallah. Semua ibadat yang bertumpu di Baitullah itu merujuk kepada la ilaha illallah. Zahir dia kiblat, zahir dia batu Kaabah tu. Kita bukan sembah Kaabah, lambang kepada tauhid, la ilaha illallah. Itu sebab tuan-tuan, bohong siapa sampai melihat Kaabah tu tak goncang hati, bohong. Kalau tak rasa apa-apa tu something wrong tu. Mesti ada feel. Yang kita ngadap selama ni tak nampak, tiba-tiba ada depan mata. Anak kita duduk merantau 10 tahun je Salih, tiba-tiba terpacu dia kat muka pintu. Apa hal? Apa macam? Pencuri pingkau mai. Mai kan? Apa pasal? Kasih. Kita nak cerita tadi kasih kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjang kasih itu kepada Allah. Hubbullah wa rasul. Man ahabballah hubbur rasul. Siapa kasih kepada Allah, dia kena kasih kepada Rasulullah. Ini inti ibadat. Dia macamnya lah tuan-tuan, karan tepi dinding tak kat pelak bah. Macam mana nak naik itu? Cucuk pun pisau je Salih. Tu macam mana naik Macam mana ambil karan tu? Nak pasang kipas, nak pasang kamera mana? Kau dah pakai pelak. Pelak itulah ibaratnya
Rasulullah, kau tak ada pelak tu tak pakai dah. Saja suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kupih satu-satu perjalanan ibadat kita ni, syarat rukun zahir dan batinnya kalau betul-betul faham, letak atas asas ilmu. Ini da'bus salihin. Ini jalan orang-orang soleh yang terdahulu. Bagaimana dia menjaga masa dan kehidupan ini betul-betul letakkan di atas asas ibadah. Itu sebab apa ni, kalau kita baca sejarah apa ni, ulama-ulama yang dulu dia kan suka menyendiri. Dia berkesibukan dunia keliling ni. Akhir hayat dia macam tu. Dia suka bersendiri. Bersendiri itu dia buat dua benda. Sama ada dia fikir ataupun zikir. Duduk kan. Merasai hubungan dengan Allah. Jinak hatinya dengan Allah. Dia bukan duduk seorang. Dia duduk dengan Allah. Macam itulah. Tenang rasa kan. Dapat jumpa kekasih. Tak hirau oleh dunia ni dah. Ya Salih? Ingat tak masa muda mungkin? Kan? Tak peduli yang keliling ni dah. Ajak dia ya baca kan. Apa sebab? Dia tenggelam situ. Panah dekat kasih tu kan. Ya. Ibadat macam itulah insya-Allah ya. Mudah-mudahan bawa ke situ. Ini apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaihi. Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka pembantu-pembantu dari orang yang mulia dan murid-murid yang besar sehingga kebaikan yang menyeluruh terus lancar bagi mereka, sedangkan hal-hal yang sama tidak lancar bagi golongan apapun termasuk golongan-golongan Al-Karamiyah. Ini golongan yang zuhud tapi kasar, sebab golongan Al-Karamiyah ini mendasarkan mazhab mereka atas dasar-dasar yang tidak benar. Imam Ghazali menyentuh tentang apa yang berlaku, isu yang berlaku di zaman dia. Macam-macam aliran tuan-tuan. Macam-macam hari inilah. Yang terbaru, Jatuh Agama tahan satu grup kumpulan zikir Asma'ullah Al-Husna kan. Yang dikepalai oleh seorang perempuan, Dr. Masri. Dia ni doktorat dalam fizik, tak silap, sains. Dia pensyarah di Universiti di Pahang. Dia buat tentang zikir Asmaul Husna. Antara statement dia, kalau siapa tak faham Asmaul Husna ni, Islam dia masih belum sah lagi. Ummah kan. Dia orang tangkap baru ni kayak Johor, kayak Nuri. Kayak kampung tak jauh lah, kampung Haji Saleh. Lama dah tu, masa saya di pusat dakwah itu, kes tu sedang berjalan lah. Follow up, tengok kan. Dia dah mengaku, sebelum ni dah mengaku dengan Jakim. Dia tarik diri dan bertobat, tak mau dah. Tinggalkan, dah mengucap pun semua. Buat balik. Kan. Bersama dia 17 orang pengikut perempuan. Shortcut melalui Asmaul Husna. Ini semua namanya hakikat lah kau dengar. Asmaul Husna. Dipanggil Universiti Asmaul Husna. Padahal Asmaul Husna ni salah satu daripada medium saluran tarik untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Antaranya melalui jalan Asmaullah Al-Husna. Dia tumpu kat situ je. Yang lain ni tak perlu dah kan. Jadi tengok masalah kena tangkap. Tadi keputusan ni kena setahun penjara kot. Ya. Apalah kan. Itu aliran yang ada zaman kita ni. Antaranya itu satu golongan dengan mengaku bukan dalam diri dia ada Allah, dia tu Tuhan. Kayak Sorombat ni. Kalau kau belum berani ngaku kau Tuhan, kau belum sampai dia. Macam tu jadi ya. Jadi kalau sampai makam tu kau nak ngaku Anallah.
baru valid. Kalau tak boleh jadi member. Macam-macam aliran. Begitu jugalah aliran-aliran seperti ini di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Antaranya yang berlaku di zaman itu ialah Khawarij. Yang bunuh Sayyidina Osman, buat Khawarij. Yang bunuh Sayyidina Ali, buat Khawarij. Zikir hebat. Dahi dia hitam sujud. Baca Quran tak berhenti. Tapi kesilapan berlaku dalam i'tiqad dia. Dia memahami. Ya. Dia tak mau ikut jumhur. Dia asaskan aliran dia. Pendapat orang lain dia tak pakai. Ini aliran Khawarij. Ya. Dan aliran ni kalau di Timur Tengah ada dua. Antaranya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni pusat dia di London. Yang kedua Salafi Jihadi. Salafi Jihad ni dia kena porang kerja kan. Siapa tak nak ikut porang sama dia, iman dia tak pakai. Aliran yang ada sekarang. Macam-macam ya. Dan Khawarij ni dia masuk di negara Islam ni banyak dalam parti-parti politik. Golongan Khawarij ni keras. Ni nak cerita Imam Ghazali dia sebut benda ni punca dia dulu ya. Berjangkit kan. Akhirnya berlaku zaman pertelingkahan antara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Golongan ni keluar. Wala huna wala hunak. Dia tak memihak. Sama ada pada Muawiyah ataupun Sayyidina Ali, dia buat satu firqah dia, grup dia. Tolak dua-dua ni tak pakai. Syahadah ada batal. Kita yang betul. Darah halal. Bunuh Sayyidina Ali. Ya. Hari ni golongan takfir. Siapa tak ikut, tak masuk syurga. Siapa tak ikut, mati esok tak boleh tanam dalam kubur kita. Kan? Benda-benda macam ni berkembang. Dia panggil ghulu, melampau. Zaman Imam Ghazali lahir, satu grup dia panggil Karamiyah. Karamiyah ni golongan yang ekstrim, ghulu. Ibadat dia hebat, zikir dia hebat, mujahadah dia hebat, ilmu dia hebat, tapi ekstrim, menghukum orang. Golongan ataupun mazhab Karamiyah ni diasaskan oleh Abu Abdullah bin Muhammad bin Karram bin Iraq As-Sajistani. Dia dikenali sebagai Ibnu Karram. Mati dalam tahun 255 Hijrah. Lama dah tuan-tuan aliran ni. Ya. Apa aliran ni? Asas dia taz'amu annal iman huwal qawlu bil lisan dunal ma'rifah bil qalbi. Ini aliran yang dia pegang. Siapa selari dengan pahaman dia ni, dia member. Kalau tak selari dengan kita, dia musuh. Apa dia kata? Golongan Karamiyah ni kata, iman ni cukup hanya dengan sebut la ilaha illallah. Hati boleh rasa, boleh faham, tak faham, itu soal nombor 2. Yang penting iman ni betul-betul ucap dengan lisan. Itu aliran Karamiyah. Tak perlulah belajar sifat 20. Macam tu lah reti aja boleh. Ya. Sifat ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah tu tak payah bahas dah. Tentang asma'ullah al-husna tak payah. Dan sifat 20 tak payah dah. Yang penting mengucap la ilaha illallah cukup. Soal dalam tu itu kita dengan Allah Ta'ala lah. Jangan baca. Tak payah kaji lah. Itu Karamiyah punya mazhab di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dan ahli sunnah wal jamaah
ya'tabiruhum al-sunnah wal jamaah min ahlil bid'ah. Al-sunnah wal jamaah zaman Imam Ghazali mengkategorikan golongan ini sebagai golongan ahli bid'ah. Punyalah ekstrim itu, ulama-ulama ni sangat berhalus dan ambil berat persoalan akidah umat ni. Dia dikategorikan sebagai ahlu bid'ah. Macam itulah sifat dia orang tu, tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan seperti mana Mu'tazilah menganggap orang buat dosa besar ni kafir. Ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap golongan karamiyah ni pelaku bid'ah, mendukung aliran akidah bid'ah. Masih lagi Muslim, cuma ekstrim. Itu je beza dia. Imam Ghazali menjelaskan tentang golongan karamiyah ini, golongan yang zuhud tapi kasar. Sama dengan golongan ISIS, tuan-tuan. Kalau di Syria golongan ISIS ni ialah Jabhah Nusrah sampai sekarang. Dia masih wujud di Syria tu. Jabhah Nusrah ni dia sama lebih kurang aliran dia macam Abu Bakar Jazairi yang pernah menawan kota Mosul di Iraq satu ketika dulu, dia isytiharkan dia sebagai khalifah Islam. Sama. Dia tawan kota Mosul di Iraq tu, dia kumpulkan orang ramai, suruh bai'ah, ikrar. Siapa tak ikrar, tak iktiraf dia sebagai khalifah, darah dia halal. Ramai kena bunuh, tangkap tembak. Ini golongan-golongan macam ni, karamiyah ni jenis ni lah. Imam Ghazali kata, dia ada zuhud. Dahi tu labam dia sujud. Ilmu banyak, tapi melampau. Zuhud tapi kasar. Kan? Di Malaysia di sini hari ni lahir golongan-golongan ini kan. Dah mula nampak kan. Dia nak porang nak kerja kan. Tak nampak rahmat agama ni. Ya. Sebab golongan Al-Karamiyah itu mendasarkan mazhab mereka atas dasar-dasar yang tidak benar. Imam Ghazali, almarhum Syekh Dr. Yusuf Qardawi, dia pernah mengarang satu kitab, bukan dalam 200 muka surat lah. Tajuk dia Al-Juhud wa Tatarruf. Kefahaman Islam yang sebenar bainal juhud wa tatarruf. Kefahaman Islam, juhud ni engkar, tatarruf ni melampau. Ini dua unsur yang berlaku dalam umat Islam. Yang pertama engkar, menolak orang lain. Kemudian tatarruf, melampau. Imam Qardawi dah keluarkan kitab tu dalam tahun 80-an. As-Sahwah al-Islamiyah bainal juhud wa tatarruf. Kebangkitan semula Islam antara golongan yang engkar dan golongan yang ekstrim. Dia bahas. Lama-lama melihat ini sebagai sebahagian daripada unsur gejala yang perlu diobati. Sebab kalau tak disebut, tak disentuh, tak diobati, dia akan mempengaruhi sebahagian besar umat. Macam tadilah Dr. Masri itu kan. Kalau tak dibenteras, akan ramai ikut. Akhirnya mengaji tak nak, mengaji kitab tentang Asmaul Husna ya. Fiqh, tauhid, tasawuf tak payah belajar, itu semua kulit je. Jadi juga macam itulah. Perlu diatasi. Okey. Saya bersama teman-teman, yakni Imam Ghazali, sentiasa mulia selama kami berada di jalan yang ditempuh oleh imam-imam kami. Qudwah kita siapa? Rasulullah. Kemudian selepas itu a'immah, imam-imam yang terkemuka. Siapa? Hasan al-Basri, Junaid Baghdadi, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adham. Kumpulan-kumpulan tu. Titian tu jelas, ambilan tu. Itu maksud dia. Yang disebut sebagai faqih as-sab'ah. Kepala pimpinan ulama zaman tu dipanggil faqih as-sab'ah. Tujuh orang faqih di zaman tu.
Jadi mengepalai aliran ini. Dari madrasah-madrasah kami, kata Imam Ghazali, dan dari tempat-tempat ibadah kami, tiap saat keluar orang yang betul-betul matang. Ada yang menjadi imam dalam ilmu, yakni ulama besar. Siapa dia? Syekh Abi Ishaq Hanif Marji', rujukan Musa. Nyata aliran dia tu. Abu Hamid, Abu Tayyib Ibnu Faruq, dan guru kami Al-Imam, yakni Abu Bakar Al-Warraq, dan lain-lain. Juga orang yang mulia atau orang-orang yang benar ibadahnya, walaupun mereka tidak mengajarkan ilmu. Tadi guru yang menyebarkan ilmu bergerak. Guru yang kedua ni orang alim, tapi mereka ini tidak menyebarkan ilmu hanya untuk orang-orang terdekat ya. Seperti siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Sa'id As-Sufi, Nasru Maqdisi, dan lain-lain. Mereka tinggi sekali dalam ilmu dan zuhud sehingga sebahagian kami sangat berhati-hati. Malahan apabila terkena sedikit sahaja hubungan-hubungan yang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, sehingga segala sesuatu menjadi mundur dan himmah-himmah menjadi rendah, dan keberkatannya hilang, nikmat dan manisnya ibadah juga hilang, kecuali dari orang-orang yang tetap berada di jalan salafus salih di antara kami, guru-guru kami. Ya, jadi golongan ini bawa satu aliran jalan yang sangat jelas, jadi ikutan. Kalau ulama-ulama tanah Melayu ni tuan-tuan, kalau kita baca balik sejarah ulama-ulama, contohnya Al-Mahrum bekas Mufti Syekh Hasan Sa'il, dan ulama-ulama yang seangkatan di Negeri Sembilan ni balik, kan? Antara dia belajar di Mekah, contohlah kan. Bila kita tanya siapa guru dia, antara guru ni adalah Syekh Yasin Padang, kan? Allahu Akbar. Dia sebut Syekh Yasin Padang ni tuan-tuan terkenal di Mekah. Antara guru ni siapa? Syekh Nawawi Banten. Ya. Tu ulama-ulama Jawi yang ada di Mekah. Jadi kalau kita ikuti perkembangan aliran golongan-golongan ini, Nawawi Banten, kemudian Syekh Yasin Padang dan angkatan yang angkatan dengan dia, sesilah itu sampai kepada golongan ini. Antaranya siapa? Yang disebut oleh Imam Ghazali ini, guru-guru kepada Syekh Padani dan Syekh Nawawi Banten dan seangkatannya ini, kita akan tengok sesilah tu sampai apa disebut oleh Imam Ghazali, rentetan tu sampai kepada Haris Al-Muhasibi. Haris Muhasibi ini ada dua kitab dia yang hebat. Yang pertama Al-Wasaya, yang kedua Allahu Akbar, Al-Wasaya Haris Muhasibi. Tak ingat yang kedua tu. Ya, ada dua kitab dia yang besar. Haris Al-Muhasibi. Rentetan ulama ni akan sampai ke situ. Itu maksud dia. Silsilah yang disebut oleh Imam Ghazali ini jalan kami. Guru kami, ini dia. Guru yang apa ni, yang dapat sanad-sanad yang tersebut tu, ini jalan dia. Dan Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Sebab Imam Ghazali mazhab fiqh dia Syafi'i. Ya. Dan pada akhirnya Imam Syafi'i wali kutub sebelum matinya. Ini ada perbahasan sikit tentang Imam Syafi'i ini diletakkan sebagai wali kutub. Sebab dalam aliran fiqh ya, Imam Syafi'i ini dipanggil mujtahid mutlak. Ya. Mujtahid mutlak ni tak ramai. Maksudnya dia boleh ikut mana dia nak ikut. Dia tak terikat dengan mazhab. Itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni dari segi bacaan orang tasawuf, kedudukan mujtahid mutlak ni dia sama macam Ghausul A'zam ataupun Ghaus. Kalau dalam istilah orang tasawuf, Ghaus ni ialah kutub, rank yang paling tinggi dalam kewalian. Dan
aliran dalam sufi menganggap Imam Syafi'i ini sebahagian daripada wali kutub. Itu sebab disebut ini dia adalah Syafi'i adalah wali kutub. Ya. Memang bacaan wali kutub ni dengan apa yang dilalui dan tahap yang dicapai oleh Imam Syafi'i sama level. Dia sudah tak ada hijab. Dia melihat sandaran Al-Quran itu bukan semata-mata huruf yang dibaca, tetapi rahsia Al-Quran. Itu sebab disebut itu kan. Ya. Imam Syafi'i, contoh yang diambil oleh Imam Al-Ghazali adalah wali kutub. Sebab kalau perbahasan ulama-ulama sufi, maqam wali kutub Imam Syafi'i ini terhasil di penghujung hayat dia. Dan aliran sufi mengiktiraf gelaran ini yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Hebat ya. Dan Imam Syafi'i ini adalah Quraisy. Dia adalah keturunan Rasulullah. Ya. Dan muridnya yang besar itu Muzni. Imam Harmalah. Ini dalam mazhab Syafi'i sebutlah ni ya. Dia banyak mengarang syarah kitab-kitab daripada Imam Syafi'i. Dan lain-lain mereka merupakan imam-imam agama rahimahullahu sebagaimana dilukiskan oleh penyair seperti berikut. Bila sebut ni tuan-tuan, rentetan sejarah ikutan qudwah para ulama-ulama yang dipanggil as-salafus salih ni, yang disebut secara khusus namanya oleh Imam Ghazali, ini adalah contoh qudwah bagi umat ini. Tengok bagaimana perjalanan mereka, nampaklah di situ. Itu sebab karangan kitab-kitab yang disebut oleh Imam Ghazali, ulama-ulama ni tadi, tiap-tiap kitab dia ada biografi dia. Siapa dia ni? Dia lahir kat mana? Tahun bila? Siapa guru dia? Dia mengaji kat mana? Siapa anak murid dia? Pentakris, perakuan ulama di zaman dia tentang si fulan ini. Clear? Ya? Kan? Keingin orang nak balik kepada jalan ni beramai tuan-tuan. Kadang-kadang melalui macam aliran permohonan. Baca ayat-ayat Quran amalkan. Tuan guru saya ni hebat dah, jumpa satu grup lah. Tak payah sebutlah grup mana tuan guru saya hebat ni. Dia bini ompek. Hebat kat ompek. Dia semua ayat Quran. Kita tahu tak guru tu ngaji mana? Siapa guru Apa pengajian dia pernah lalu? Ini yang berlaku pada Arkam tuan-tuan. Arkam tu satu sudut memang positif cukup bagus. Tapi kesilapan dia sikit dia tentang aurat dia. Aurat tu sikit dia. Ada masalah di situ. Ini yang Imam Ghazali nak sebut ni. Jangan copek, jangan gopoh nak teropoh. Tengok betul-betul aliran tu. Sebab bodoh-bodoh palsu ni banyak. Antara dia sebut ni golongan Karamiah ni. Kita tak pernah dengar pun Karamiah ni, tapi memang Ghazali highlightkan. Aliran ni radikal. Kita nak menyembelih orang ke je. Nak nyalahan orang ke je, nak hukum orang je. Aliran sini di Malaysia ni dah mula timbul kan. Tu tak betul, ni salah, tu sesat, ini bid'ah, ini sesat. Jadi bila ini di highlightkan untuk menjelaskan kepada kita tentang perlu berhati-hati, beraliran ni sangat cepat berkembang kan. Guru baca malam-malam sebab adik ipar saya antara seorang yang terlibat lah. Dia pujuk apa ni, anak-anak saya ambil tu, amal lah. Nak tanya, nak amal apa ni boleh ikut kau? Tu aurat kusyashi yang bawa balik tu, buat yang tu pun kau hendak lah. Aurat kusyashi. Kau tak sampai nak ikut apa aliran apa golongan-golongan yang beramal pun, kau beramal dengan tu dulu pun satu mata rantai yang cukup baik. Kan?
jelas aurat Qushayshi itu silsilah dia sampai kepada Rasulullah. Buat yang tu. Selain wirid tu jadi wirid, ibadat, zikir, dia juga jadi peninding. Baca yang tu. Kenapa tuan-tuan? Orang hari ni dia cepet kagum. Tengok, wah ni bagus ni kan. Boleh tangkap jin, boleh dialog dengan jin kan. Lepas tu boleh suruh jin tu keluar. Haji Saleh ya. Kan? Cokik jin tu, kalah jin tu kan. Aku salah dah. Boleh masukkan Islam. Okeylah tu. Itu sebahagian daripada keistimewaan yang Allah bagi kat dia kan. Adakah itu Islam yang sempurna? No. Keliru kat situ. Ya, Imam Ghazali ingatkan kita benda-benda ni sebab penting tuan-tuan. Akhir zaman ni, itu sebab Nabi kata akhir zaman ni ada 73 mazhab golongan umatku yang betul hanya satu. 72 sesat. Bayang ada tuan-tuan Kena hati-hatilah supaya jangan terjerumus. Syair ni menyebutkan tuan-tuan, wa ma sahabul ayyama illa ta'affufa wa ma wajadu min hubbi sayyidihim badda afadilu siddiquna ahlu wilayatin ila sayyidis sadati qad ja'alul qasda tahallala aqdus sabri min kulli sabir wa ma hallatil ayyamu min aqdihim aqda. Pengertian ini disimpulkan oleh ulama dalam syair ni. Mereka selamanya hidup semuanya ta'affuf. Ta'affuf ni pada sifat iffah tuan-tuan. Iffah, ta'affuf. Ta'affuf ni apa maksud asal dia? Sangat hati-hati dalam masalah hukum hakam ni supaya jangan jatuh dalam perbuatan haram. Itu ta'affuf. Nak menyatakan golongan yang disebut oleh Imam Ghazali nanti dengan ikutan para ulama as-salafus salih ni tadi, mereka ni hidup dengan ta'affuf, menjaga diri dia supaya ciri-ciri lahiriah mereka tu nampak bersih untuk jadi ikutan. Jadi memelihara syariat ni tuan-tuan, menjauh yang haram dan menegakkan yang ma'ruf ni, itu sebahagian daripada identiti umat ini. Kena jaga. Mereka selalu tidak dapat melepaskan diri dari cinta terhadap Tuhan mereka, Allah. Kata hub tadi tuan-tuan ya. Allah. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila lafazkan kalimah Allah, maka rasalah gemetar hati mereka merasakan kebesaran Allah. Kan sunat masa tasyahud tuan-tuan, tahiyat, asyhadu la ilaha illallah. Mengadik tuan ya. Masuk ke jantung. Asyhadu la ilaha illallah. Isbat kat situ. Lahir kat sini. Simbol dia. Ya. Mengisbatkan tanda kasih kepada Allah. Cinta terhadap Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup bergolok gadai, jadi galang ganti, biar korban diri asalkan dapat menegakkan syahadahnya. Itu maksud. Tidak dapat melepaskan diri daripada cinta terhadap Allah. Sebab kalau teringat ni, Hindu kasih kena sebut. Kan? Kasih ke Allah Ta'ala, kena sebut Allah Ta'ala selalu. Zikrullah, kasih ke Rasul, kena sebut nama Rasul. Dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mereka adalah orang yang utama. Afadilu siddiqun. Mereka adalah orang yang utama.
orang yang tinggi kedudukannya, mulia. Siddiqun, benar-benar ibadahnya. Ini terjemah bahasa Melayu tuan-tuan ya. Siddiqun ni terjemahan layaknya macam itulah. Benar-benar ibadahnya. Golongan di ikutan kita golongan Nabi, Rasul. Golongan kedua siddiqin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa golongan siddiqun? Nilai dia. Kenapa Abu Bakar dapat gelaran Siddiq? Bila anugerah ni malaikat bagi ke Abu Bakar As-Siddiq? Ketika Nabi turun daripada Mi'raj, orang di sekitar Kaabah, di Masjidil Haram tu, semua tak percaya. Sebab Abu Jahal tanya, kau daripada mana ni Mat? Dan berbalik, dia pun jumpa Allah Ta'ala. Oh ya, nak kau. Bila kau pergi? Malam tadi. Lebih kurang kau boleh. Ni bulan subuh kau dah sampai. Sah nak kau. Samsing. Tuan-tuan, ni amat ni boleh dia jumpa Tuhan, kau percaya tak? Bohong dia orang kan. Dia pergi malam tadi, tengah malam, naik langit yang ke-7, tengok syurga, tengok neraka, jumpa Allah Ta'ala, turun balik, sampai sebelum subuh, ke Makkah. Kau percaya tak? Mampus tak percaya orang kan? Di saat itulah, Abu Bakar, saddaqta ya Muhammad. Benar apa yang kau beritakan wahai Muhammad. Kok lebih pada ni pun dia percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Seorang ni. Daripada tarikh itulah Allah bagi dia gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Di saat manusia mendustakan kebenaran ini dibawa oleh Rasulullah, dia berdiri bertahan. Ini siddiqun. Ini istilah digunakan afadilu siddiqun. Orang yang memiliki kemuliaan, ketinggian, makam dia siddiq. Ini kita nak tiru ni tuan-tuan, kita nak cuba teroka, kita nak cuba telusuri pembelahan. Fatashabbihu biqaumin. Tiru golongan ni. Kan? Jadi idola kita. Jadi teladan kita, qudwah. Anak-anak muda kita hari ni tuan-tuan kehilangan qudwah. Pilihan raya itu suruh pilih, dia beri duit. Kau ambil 200. Bai'ah dulu. Pilih dia ni ya. Ini idola yang dia ajar. Rusak iman anak-anak muda tuan-tuan. Parti Monang berkokok. Syira'us saut, beli undi. Ini idola yang ada kat Malaysia. Yang dikepalai oleh orang-orang yang kononnya beragama. Jauh mana lagi tuan-tuan. Imam Ghazali dah senarai kata di jalan as-salafus salih. Ni dia ikut sini Laba-laba jelmaan ni banyak tuan-tuan. Kena hati-hati. Kepentingan dunia dan kuasa. Yang pemain tuan-tuan Sebab Imam Ghazali sebut peringkat awal dulu. Kena ingat dalam Aqabah yang ketiga tu, Aqabatul Awaiq. 4 rintangan kekangan besar dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dia bahas itu panjang lebar dalam bab Aqabatul Awaiq. Ni Aqabatul Awarid. Ni rintangan itu godaan, cabaran. Sebab Imam Ghazali sebut tuan-tuan, buat perbandingan tadi dengan Karamiyah, kemudian para as-salafus salih, sama ada pendahulu dia, syekh-syekh dia, ataupun kemudian yang mengikuti jalan ini. Jelas dia sebut. Siapa dia? Afadilu siddiqun. Syekh Nawawi Banten tuan-tuan, kita sebut lagi tu.
dikebumikan di Ma'la, Mekah. Berapa tahun dah tu? Gali kubur nak buang tulang, tengok jasad dia kekal. Macam baru mati. Itu contoh afadil as-siddiqun. Jelas. Rentetan perjalanan itu silsilah dia jelas, ikutan dia. Sampai ke hari ini. Antara tuan guru yang dah meninggal kat Malaysia ni tuan-tuan, Tuan Guru Haji Saleh Sheikh kan. Ke sini tak sampai jumpa dia kan. Pun tak panggil dia datang. Tuan Guru Haji Saleh dia anak murid pada Syekh Yasin Padang. Meninggal 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Meninggal. Allahu Akbar. Masa tunjuk perasaan bersih dulu tuan-tuan, tahu berapa bersih? Tahun 2000. Kan? Tuan Guru Haji Saleh tuan-tuan pergi join kat Kuala Lumpur tu. FRU tembak gas pembenih mata tu. Orang lain pakai apa tuala basah lah, bau garam lah apa semua kan. Dia boleh harung nasab tu tuan-tuan. Pilih. Tak ada efek apa-apa. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Pilih. Kan? Allahu Akbar. Kan? Afadilu siddiqun. Orang yang disebut di sini ulama yang benar-benar ibadahnya. Sebenarnya afadil siddiq tu, siddiq tu maksudnya merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maqam dia tu. Dan maqam dia tu ada klon dia selepas itu. Sebagai qudwah, idola untuk ikutan umat ni, tu maksud dia. Jangan copek teropa, tengok betul-betul, scan betul-betul kan. Siapa depan kita tu, jangan tengok sahabat ni. Tengok hakikat diri tu. Diri dia tu, aliran dia tu. Ke mana? Kemudian golongan afadil siddiqun ni ahlul wilayah. Kedudukan maqam yang kedua selepas itu ialah mereka ini ahli kewalian. Maqam dia para aulia. Kemudian Sayyidus Sadat, tujuan mereka semata-mata terhadap Allah. Sayyidus Sadat, pimpinan, duduk di atas tu, maqam dia dan ahwal dia. Qad ja'alul qasda, tujuan mereka semata-mata terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alul qasda tahallala aqdus sabri min kulli sabir. Orang yang sabar tidak hilang kesabarannya kerana tali kesabarannya belum pernah terlepas. Mereka selalu sabar. Itu gambaran tentang hakikat diri mereka. Yang ini orang yang sabar tidak hilang kesabarannya kerana tali kesabarannya belum pernah terlepasi, belum pernah terputus. Yang ini hubungan dengan Allah. Mereka selalu sabar. Di zaman dahulu, pada masa datuk nenek moyang kita, seolah-olah yang menjadi raja dapat berkuasa sepenuhnya. Tetapi sekarang kita kehilangan kekuasaan itu. Dulu kita menjadi pahlawan berkuda, namun sekarang kita berjalan kaki. Namun demikian mudah-mudahan kita tidak putus asa di pertengahan jalan sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tempat memohon pertolongannya dalam menghadapi segala. Sesungguhnya dia maha pemurah lagi maha pemberi kurnia dan pengasih serta penyayang. Ini putaran perjalanan kehidupan sejarah insan tuan-tuan kan. Zaman Nabi itu zaman Khulafa' Rasyidin, zaman Umayyah, Abbasiyah makin mengecil. Zaman Saljuk, Mamluki, kemudian Duwailat Sughra, negeri-negeri kecil umat Islam, sampailah berantakan dihancurkan oleh perang Salibiyah.
Oh ni saya baca balik kisah Sultan yang ke-12. Sultan yang ke-12 memerintah Andalus. Ya. Andalus tu sana merah tu, Qasrul Hamra tu di Granada. Itu makal terakhir, benteng terakhir. Dia dikepung oleh tentera Salibiah Kristian setahun. Putuskan hubungan keliling. Dikepung darat, udara dan air. Kopong setahun. Akhirnya Sultan As-Saghir, Muhammad As-Saghir terpaksa ambil keputusan menyerah. Ini perjalanan sejarah, tuan-tuan. Sejak zaman Rasulullah Islam berkembang, akhirnya menguncup balik. Akhirnya tahun 1492 jatuh Granada. Konstantinopel jatuh 1450. Konstantinopel dulu jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih. Kemudian Granada, yakni Spain, Andalus jatuh di tangan Kristian zaman tahun 1492. Dan berlaku penghapusan etnik. Tak terfikir lagi tu, tuan-tuan. Sebuah wilayah Islam di Andalus tu kuat. Eropah bergantung pada Universiti Islam di Andalus. Tapi akhirnya runtuh. Disebabkan apa? Leko, lupa kan. Dan ini sekarang berlaku di Saudi. Macam-macam dia buat kan. Pusat hiburan antarabangsa lah, nak buat pusat macam pusat ibadat lah, buat benda kuil lah, buat benda gereja. La ilaha illallah. Ya. Ini petanda-petanda dunia dan penghujung. Akhirnya Sultan As-Saghir keluar daripada Granada, keluar daripada Andalus, yakni Spain. Dia berhenti di satu bukit, dia menangis. Mak dia, Aisyah, sama. Tengok anak dia menangis, dia hanya sempat naik takhta 5 tahun, 6 tahun ya. Umur dia naik 25 tahun, 31 dia jatuh. Dalam perjalanan meninggalkan Spain ke Morocco, sampai bukit dia perhati Qasrul Hamra, Istana Hamra tu, dia menangis. Ibu dia kata apa? Dia kata, kau jangan menangis. Sifat kejantanan kau sebagai pahlawan sudah tidak ada. Sepatutnya kau tak menangis, jadi kau pertahankan sampai habis kota tu. Jangan menangis, dia kata. Ini bukan sifat rijal. Ibu dia kan. Ibu dia. Hebat ya. Itu perjalanan sejarah. Kan? Akhirnya Islam berkembang balik. Sekarang kita nampak kan, term tu berubah. Islam belum berkembang balik. Kan? Perancis saja sekarang ni ada lebih kurang 7 ke 8 juta Muslim. Negara yang paling kejam menjajah bumi umat Islam, Perancis. Tiba-tiba di Perancis berkembang biak umat Islam. Islamophobia ni banyak dicetuskan di Perancis lah. Berkembang di negara-negara Eropah. Mereka tidak mampu. Jadi bagaimana kita melihat ini sebagai satu iktibar pengajaran, jalan yang kembali kepada apa yang disebut Imam Ghazali, balik menelusuri jalan yang dibawa oleh para ulama. Apa dia? Afadilu siddiqun. Ulama-ulama yang kedudukannya tinggi, siddiqun, benar-benar saleh dan betul dalam ibadatnya, dan maqam mereka di sisi Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita akan bincang ada pun sikap tafwid. Kita akan bincang. Sebelum ni tawakal, serah diri, delegate ke Allah Ta'ala. Lepas tu jumpa pula istilah dalam bab ni dipanggil tafwid. Tawakal dengan tafwid ni tuan-tuan benda yang hampir sama. Cuma tafwid ni lebih sempurna, lebih halus daripada tawakal. Kita tengok tuan-tuan bagaimana dalam persoalan kerohanian ini dibahas dengan istilah yang sangat tepat. Tawakal ni apa hakikat dia? Macam mana kita nak pakai sifat tawakal ni? Kemudian setelah tawakal ni dalam tu ada yang dinamakan tafwid. Apa dia hakikat tafwid ni dalam tawakal? Dibahas dalam kitab ni. Supaya penyerahan kita kepada Allah Ta'ala tu betul-betul genuine. Bukan berlakon-berlakon lah. Bukan make-up lah. Betul-betul daripada dalam. Hidup daripada dalam. Persoalan daripada qalb. InsyaAllah kita akan bincangkan. Jadi kesimpulan daripada
yang kita bincang pada malam ini tuan-tuan, lanjutan daripada bab rezeki itu tadi. Jalan ini dibina oleh para ulama as-salafus salih menghadapi ujian untuk beribadah ni, khususnya dalam cabaran bab rezeki dengan tawakal. Dan bila sebut tawakal, dia meluas. Sifat tawakal ni membentuk satu peribadi yang unggul di kalangan para ulama yang dipanggil as-salafus salih, yang contoh tadi disebut oleh Imam Ghazali satu persatu, sama ada pendahulu dia, sezaman dengan dia, ataupun mereka yang selepas dia. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak kisah yang disebut sejarah tokoh-tokoh yang disebut oleh Imam Ghazali itu tadi menampakkan kepada kita contoh yang sentiasa hidup untuk kita teladani, khususnya dalam menguraikan persoalan aqabah yang keempat ni, iaitu aqabatul awarid, rintangan-rintangan yang akan menghalang langkah-langkah ibadah kita. InsyaAllah kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang. Adapun sikap tafwid, yakni menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, ada dua perkara penting yang perlu direnungkan. Kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة.